Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Ada yang minta untuk aku ceritakan tentang sebuah patung yang bernama La Pascualita. Aku tak tahulah aku betul ke tak pronounce aku tu. So, just abaikan je, okay? La Pascualita ni sebenarnya sebuah patung mannequin yang dijadikan sebagai model di sebuah butik pengantin. Dan patung mannequin ni telah dipercayai adalah manusia yang sebenar. Sebab apa dikatakan patung ni daripada manusia yang sebenar? Kerana dari segi reka bentuk patung tu sendiri seolah-olah macam manusia yang sebenar. Maksud aku dari segi kedutan kulit kat muka dia dan juga anggota badan dia yang lain. Jadi betul atau tak kepercayaan ni yang mengatakan sebenarnya patung mannequin tadi adalah manusia yang sebenar? So without wasting any time, let's get started. Kisah patung yang dipercayai berasal daripada manusia yang sebenarnya ni terletak di sebuah butik di La Popular, iaitu di sebuah bandar Chihuahua, Mexico. Dan butik pengantin ni sebenarnya sangat famous dengan sebuah patung yang diberi nama sebagai La Pascualita. Patung mannequin ini famous bukan disebabkan patung tu cantik je, tapi ada satu kisah yang sangat-sangat dipercayai oleh penduduk setempat. Patung La Pascualita ni telah dipamerkan kat depan butik tu dengan memakai pakaian pengantin yang sangat-sangat cantik. Dan usia patung tu kalau dikira pada tahun 2020 ni, usia patung tu dah cecah 90 tahun. Maksudnya dah dekat 100 tahun dah usia patung tu. Desain patung ni tak sama dengan desain patung mannequin yang lain. Kalau patung mannequin yang dekat kedai-kedai ataupun dekat butik-butik ke dekat kedai-kedai pakaian, selalunya patung tu akan lincin dan berkilat dan tak akan ada sebarang kedutan macam kulit manusia ni. Tapi patung La Pascualita ni lain daripada yang lain, yang mana kulit dia ada kedutan macam manusia yang real. Dan ada yang kata kuku dia boleh memanjang selama 3 minggu sekali. Patung ni sebenarnya telah ada dekat butik La Popular tu sejak 25 Mac pada tahun 1930. Penduduk kat situ percaya yang patung tadi bukanlah semata-mata patung. Sebabnya patung tu macam yang aku cakap tadi nampak sangat-sangatlah real macam manusia yang telah diawet dan kemudian dijadikan patung. Dan diorang sangat-sangat percaya rupa patung tu nak sama dengan seorang anak perempuan Pascuala Esparza. Esparza ni sebenarnya adalah pemilik asal butik tadi. Dan patung La Pascualita tadi dikatakan adalah mayat anak dia yang telah mati disebabkan kena sengat dengan labah-labah Black Widow semasa hari perkahwinan anak dia. Ada yang kata labah-labah tu sebenarnya sembunyi dekat dia punya crown. Dan anak perempuan Esparza ni tak perasan yang sebenarnya ada Black Widow dekat crown dia tadi tu. Lepas kena sengat dengan labah-labah tadi, anak perempuan Esparza ni mati pada hari yang sama, iaitu pada hari wedding dia. Disebabkan rasa sedih, rasa kecewa disebabkan anak dia mati pada hari kebahagiaan anak dia sendiri, iaitu pada hari perkahwinan dia. Lepas tu Esparza ni pun ambil keputusan untuk awet anak perempuan dia tadi. Dan dipakaikan patung tadi baju pengantin yang paling cantik dekat butik tu. Disebabkan kisah tragis anak Esparza ni mati kena sengat dengan labah-labah Black Widow tadi, penduduk setempat dekat situ sangat-sangat percaya bahawa patung La Pascualita tu adalah anak dia. Dan kebetulan pula rupa patung tadi hampir sama dengan anak perempuan dia. Sebab itulah diorang syak yang anak perempuan Esparza tadi telah diawet kemudian dijadikan sebagai patung dan diletakkan dekat butik tu. Tapi kabar angin ni sebenarnya dinafikan sekeras-kerasnya oleh Esparza. Esparza ni cakap patung ni nampak real sebabnya dia beli dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan patung mannequin yang dia tempah ni bukan macam patung mannequin yang biasa. Dikatakan pakaian patung ni akan ditukar sebanyak 2 kali seminggu. Dan pakaian patung ni akan ditukarkan di sebuah bilik khas yang ditutupi dengan langsir. Hanya orang yang tertentu sahaja yang boleh menukar pakaian patung La Pascualita ni. Selain patung ni menjadi famous dan menjadi perhatian para pelancong, sebenarnya patung ni mempunyai kisah seram dia yang tersendiri. Ada yang melawat dekat kedai tu mengatakan bahawa kalau diorang lalu dekat depan patung tu, diorang dapat rasa mata patung La Pascualita tu seolah-olah memerhati mereka. Selain tu juga, pekerja dekat butik tu pernah menceritakan yang hampir setiap malam
patung ni akan bergerak sendiri. Patung tu akan ubah posisi dia bila tak ada orang yang tengok. Kadang-kadang tu mata patung tu juga akan bergerak-gerak. Dan kalau korang nak tahu, orang yang bekerja dekat butik ni tak akan kekal lama. Maksudnya akan ada pekerja baru yang bersilih ganti masuk kerja dekat situ. Disebabkan diorang ni mengalami pengalaman-pengalaman mistik disebabkan oleh patung lapas kualita tu sendiri. Jadi menurut seorang pekerja butik tu yang bernama Sonia, dia kata setiap kali dia dekat dengan patung tu, dia rasa tangan dia akan berpeluh. Disebabkan keadaan patung tu seolah-olah macam manusia, sehingga kan dia boleh nampak urat kaki pada kaki patung lapas kualita. Dan Sonia tu sendiri cakap yang dia memang sangat-sangat yakin yang patung tu adalah daripada mayat. Selain diorang percaya yang patung tadi adalah mayat anak Esparza, ada juga yang percaya lepas anak dia mati kena sengat dengan laba-laba Black Widow, dia telah minta seseorang untuk membuat patung mannequin sama macam rupa anak dia. Lepas tu dia minta tolong pula dekat pemuak ataupun orang-orang yang mahir dalam dunia mistik ni untuk seru roh anak dia. Lepas tu roh anak dia tu akan dimasukkan ke dalam patung mannequin tadi. Sebab itulah rupa patung mannequin tadi tu sama sebiji macam anak dia dah mati. Dan disebabkan dalam patung tu ada roh anak dia, patung tu pun telah berubah menjadi seolah-olah manusia yang sebenar, di mana dia ada liang-liang roma, dia ada kedutan pada kulit wajah dia, dia ada urat-urat dekat tubuh badan dia, macam itulah. Seram gila. Setelah kematian Esparza, iaitu pemilik asal butik ni, kemudian butik ni telah dimiliki oleh seorang lelaki yang bernama Mario. Mario ni lah yang akan tukar baju pengantin ni 2 kali seminggu. Dan dia akan tukar baju patung tu dalam sebuah bilik yang tertutup. Maksudnya bila dia tukar baju patung tu, tak ada siapa pun yang boleh tengok, melainkan dia seorang. Bila orang tanya kenapa nak kena tutup, sedangkan tu patung je, tak perlu kot nak kena berlituk bagai daripada perhatian orang. Lepas tu Mario ni pun cakap yang dia sebenarnya nak kena jaga kehormatan patung tu. Bagi dia patung tu seolah-olah macam ada perasaan malu. Sebab itulah dia kena tukar pakaian patung tu dalam bilik yang tertutup. Ada seorang pengawet manusia dari Los Angeles iaitu Dottie. Dia cakap yang proses nak awet mayat ni sebenarnya bukan kerja yang mudah dan memerlukan prosedur yang sangat-sangat teliti. Dia yakin yang patung lapas kualita tadi tu bukan daripada manusia sebenar. Sebab kalau patung tu daripada mayat yang asli, patung tu mesti akan keluarkan bau yang busuk even dia dah diawetkan. Mayat yang diawet tak akan tahan bertahun-tahun, apatah lagi sampai 90 tahun. Dan mayat yang diawet ni sebenarnya perlu penjagaan yang sangat-sangat rapi daripada orang-orang yang profesional. Even mayat yang diawet tu dijaga dengan rapi sekalipun, mesti akan ada bahagian-bahagian yang akan rosak dan perlu digantikan. So guys, yang mana satu korang percaya? Adakah korang percaya yang patung lapas kualita tu memang asal daripada anak Esparza yang telah diawet dan kemudian dijadikan sebagai patung mannequin? Ataupun korang percaya yang Esparza ni buat patung mannequin yang sama macam anak dia, kemudian dia seru roh anak dia untuk masuk ke dalam patung tadi? Ataupun korang percaya yang Esparza ni dia beli patung mannequin yang harga sangat-sangat mahal dan tak ada kaitan pun dengan unsur-unsur mistik, ataupun tak ada kaitan pun yang anak dia telah diawetkan jadi patung tu? So korang percaya yang mana satu? Yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga? Please komen di bawah. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan cerita aku pada kali ni. Jangan lupa untuk follow aku dekat IG dan juga Twitter. Pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.